Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, kita buka kelas kita pada hari ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Okey, semua sihat pada hari ini? Okey, sihat. Dah makan belum? Anis dah makan belum? Okey, mesti dah makan kan? Baru lepas rehat ya? Okey, baik. Jadi insya-Allah kita akan sambung pelajaran kita pada hari ini. Tetapi sebelum tu Ustaz nak kita reflect balik, kita flashback balik pelajaran kita sebelum ini. Okey, boleh? Siapa boleh masih ingat lagi apa yang kita belajar pada pelajaran yang lepas? Okey. Anas, apa? Ya, betul. Okey. Sebelum ini pelajaran kelas sebelum ini kita belajar mengenai rukhsah anugerah Allah. Apa itu rukhsah? Rukhsah adalah keringanan. Keringanan yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Islam oleh sebab-sebab yang tertentu. Apa sebab dia? Yang pertama, sebab bermusafir, dan yang kedua sebab sakit. Apakah rukhsah disebabkan dua benda ni tadi? Kalau musafir, apa yang rukhsah, keringanan yang Allah berikan kepada kita? Allah berikan solat untuk kita boleh qada pula, minta maaf, yang boleh kita jamak dan juga qasar. Kalau untuk yang sakit, apa keringanan dia? Allah beri kita ringan untuk solat secara duduk, secara baring dan juga secara menelentang. Okey, baik. Jadi masih ingat lagi lah berkenaan dengan pelajaran yang lepas. Okey, untuk hari ini, okey, buka buku teks masing-masing. Kita tengok apa tajuk kita pada hari ini. Apa dia, Aisyah? Okey, puasa benteng diri. Okey, sebelum kita masuk lebih dalam lagi berkenaan dengan tajuk kita ini, okey, Ustaz nak tanyalah. Ustaz nak dengar sedikit seorang volunteer daripada awak semua untuk bangun dan ceritakan pengalaman berpuasa awak. Jadi semua pernah berpuasa kan? Jika pernah berpuasa, bolehlah ceritakan, kongsi dengan rakan-rakan pengalaman awak berpuasa. Tak kira lah masa kecil dulu ke ataupun masa sekarang besar. Okey, silakan volunteer. Okey. Terima kasih Safwan atas perkongsian berkenai puasa tadi. Apa yang Safwan kongsi? Safwan kongsi dulu dia berpuasa, memang puasa sebab mak dan ayah suruh. Tapi ada juga masa-masa yang dia tak boleh nak berpuasa tu, dia buka puasa. Tak apalah, masa tu masih kecil lagi. Tapi bila dah besar, kita tahu bahawa puasa itu wajib. Kita akan belajar selepas ini apa hukum berpuasa itu sendiri. Kita akan tahu dengan lebih lanjut. Jadi sebelum kita tahu dengan lebih lanjut, kita kena tahu kenapa di dalam Islam ni selalu disebutkan tentang sembahyang, selalu disebut tentang berpuasa. Mesti ada something, mesti ada sesuatu yang nak disampaikan, mesti ada sesuatu special tentang puasa ini. Boleh awak semua bagi tahu Ustaz, apa specialnya bulan puasa ini, bulan Ramadan ini? Apa kelebihan yang ada dalam bulan puasa? Okey, sila bangun seorang. Okey, Aiman, apa dia? Ya, betul. Dalam bulan puasa ada apa? Ada malam Lailatul Qadar.
malam Lailatul Qadar. Selalu kita dengar. Tambah-tambah di pertengahan bulan puasa itu sendiri ada, kalau kita selalu pergi ke masjid, pergi ke surau, orang-orang ataupun imam-imam akan ingatkan mengenai malam Lailatul Qadar itu sendiri. Malam ni apa selalu orang sebut? Lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kita tengok ada satu dalil. Dalil dia macam mana? Dalil ni adalah ayat Quran ataupun hadis yang menunjukkan perkara itu berlaku. Kalau untuk Lailatul Qadar ni apa dia? Ayat Quran yang menceritakan tentang Lailatul Qadar. Ya, betul. Surah Al-Qad. Selalu sangat kita baca surah Al-Qad, kan? Inna anzalnahu fi Lailatul Qad wa ma adraka ma Lailatul Qad. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Okey, apa ayat dia yang menceritakan Lailatul Qadar ni lebih baik daripada 1000 bulan? Pada ayat yang ketiga. Tengok dalam buku tulis Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar tu lebih baik daripada 1000 bulan. Okey. Jadi kita tengok pula selain daripada kelebihan lebih baik daripada 1000 bulan tu, kita ada istimewanya bulan Ramadan ini ialah bulan Ramadan ini bulan diturunkan Al-Quran. Bulan diturunkan Al-Quran. Tengok ayat dia. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Surah Al-Baqarah. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran. Banyak cerita. Boleh siapa tahu macam mana turunnya Al-Quran ni pada bulan Ramadan? Kisah apa? Peristiwa apa? Ya, baru tadi kita sebut ya. Peristiwa malam Lailatul Qadar tu lah. Yang mana Nabi daripada kota Mekah ke Madinah dan seterusnya diangkat ke Sidratul Muntaha. Di situlah malam Lailatul Qadar berlaku. Okey. Baik, untuk seterusnya adalah keistimewaannya adalah berkenaan dengan bulan pengampunan. Okey, bulan pengampunan. Tengok ayat dia, dalil dia. Man shoma Ramadana. Yang ni bukan ayat Quran ya, yang ni hadis daripada Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah bersabda, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi dalil-dalil ni ada dua perkara, ada dua benda. Kalau nak tahu dalil, yang pertamanya ayat Al-Quran dan yang kedua adalah hadis. Okey. Baik, habis. Kita dah tahu dah berkenaan dengan keistimewaan ataupun kelebihan bulan puasa ni. Ada 3 kelebihan tadi yang kita kongsikan. Jadi sekarang kita nak masuk dengan lebih mendalam lagi tentang puasa itu sendiri. Duk cakap-cakap daripada tadi lagi kita duk cakap puasa. Tapi puasa tu apa? Aina belakang. Siapa tahu tak puasa ni apa? Maksud dia dalam bahasa Melayu. Okey. Tengok dalam buku dah ada. Puasa ada 2 makna. Pertama pada bahasa dan yang kedua pada istilah. Okey, pada bahasa puasa ini adalah kita menahan diri. Menahan diri itu pada bahasa. Okey, kita nak tengok apa menahan diri itu apa? Kita tengok pula pada istilah dia. Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, bermula dari terbit fajar sehingga terbenam matahari mengikut syarat tertentu dan disertai dengan niat puasa lah. Okey.
Jadi kita tahu dah pada istilah tu, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Semua perkara yang membatalkan puasa. Nanti kita akan tahu apa perkara yang membatalkan puasa itu, dan bilakah startnya puasa ni dan bila habisnya puasa ni. Startnya daripada terbit fajar sampailah terbenam matahari, mengikut syarat tertentu dan disertai dengan niat. Kena niat. Okey. Baik, apa hukum berpuasa? Hukum berpuasa, Aiman lagi. Hukum wajib. Okey. Wajiblah. Selalu kita dengar siapa tak puasa kan masuk neraka. Itulah yang nak disampaikan. Wajib. Perkara wajib ni kalau tinggal berdosa, kalau berdosa masuk neraka. Begitulah. Okey. Jadi kita tengok pula tadi dalil berkenaan dengan keistimewaan ataupun kelebihan puasa. Seterusnya kita nak tahu dalil puasa itu sendiri. Apa dia dalil dia? Apa yang dalil daripada Allah tentang puasa ni? Kita tengok surah Al-Baqarah ayat 183. Okey. Ustaz dah penat dah baca. Kita minta Firdaus pula baca firman Allah itu. Surah Al-Baqarah ayat 183. Okey, baik. Terima kasih Firdaus. Maksud dia apa? Maksud dia, wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Ini arahan. Arahanlah, sebab ada perkataan apa? Wajib tu. Allah menyuruh kita orang-orang yang beriman supaya berpuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu. Kiranya puasa ni bukan start daripada kita. Orang dahulu dah lama dah berpuasa. Supaya apa? Supaya kita bertakwa. Supaya kita bertakwa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu ayat Quran. Untuk hadis pula, kita tengok hadis. Apa dia? Fumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Maksud dia apa? Berpuasalah kamu kerana melihat anak bulan, dan berbukalah kamu kerana melihat anak bulan juga. Tadi anak bulan yang pertama tadi adalah anak bulan apa? Anak bulan Ramadan lah, yang menunjukkan masuknya bulan Ramadan. Dan yang terakhir tu anak bulan lepas Ramadan apa? Semua orang tunggu-tunggu. Syawal. Masuknya kita dah teropong anak bulan tu, maka masuklah bulan Syawal, maka habislah bulan Ramadan. Okey, baik, kita baru habiskan berkenaan dengan maksud, hukum dan juga dalil tentang puasa. Baik, kita nak tengok pula seterusnya syarat wajib puasa. Okey, di samping kita terang, lepas ni kita akan terang berkenaan dengan syarat wajib puasa. Okey, Ustaz nak awak semua buat sedikit nota ataupun mind map lah. Okey, ikutlah kreativiti awak semua. Okey, kalau Ustaz buat pokok lah. Okey, tengok berapa dia punya syarat. Kat sini boleh tulis syarat wajib puasa. Betul, ada cabang-cabang ni, ranting-ranting dia. Okey. Okey, boleh tulis dalam buku latihan. Okey, syarat wajib puasa. Yang pertama apa dia? Yang pertama, Islam. Kita perlulah Islam lah. Okey. Kalau orang kafir dia puasa, apa dia dapat? Tak dapat apa. Sebab apa? Sebab Islam adalah syarat wajib puasa. Kalau dia tak Islam, tak dapat apalah. Rugilah dia. Okey. Yang kedua apa? Balik. Balik. Balik apa balik? Bukan kanak-kanak. Dah cukup umur lah. Okey. Jadi awak semua ni dah balik belum? Okey, semua dah balik dah Kata dua dah belaka.
Semua dah balik. Dah boleh beza dah. Okey, yang mana baik, yang mana buruk. Dan yang ketiga apa? Berakal. Berakal, tidak gila. Orang gila ni dia tidak wajib lah puasa. Siapa gila kat sini angkat tangan? Semua tak ada. Semua waras, berakal. Okey. Yang keempat, tidak uzur syar'i yang menghalangkan puasa. Uzur syar'i yang menghalang puasa. Okey. Tengok apa dia uzur syar'i tu. Ada 3 bahagian. Okey, kat sini boleh pecahkan lagi. 1, 2, 3. Apa dia? Haid atau nifas. Haid, nifas. Yang kedua, gila walaupun seketika. Gila. Walaupun sekejap pun dah tak boleh dah. Okey. Dan yang ketiga, pitam sepanjang hari. Pitam sepanjang hari. Okey, dah pitam sepanjang hari, buat apa nak puasa kan? Alright. Itu uzur syar'i yang menghalang puasa. Dan ada yang terakhir, yang kelima, apa dia? Uzur syar'i yang mengharuskannya berbuka puasa. Uzur syar'i yang mengharuskan buka puasa. Ini pun ada dia punya cabang lagi. Yang pertama apa? Dia ni boleh buka puasa, dia haruskan buka puasa. Sebab apa? Sebab yang pertama, musafir. Tadi kita cakap dah pasal musafir kan. Rukhsah, keringanan yang Tuhan bagi tu. Dekat dalam puasa pun ada. Dalam solat, ni dalam puasa pun ada untuk orang yang musafir. Yang kedua, sakit yang memudaratkan. Sama juga sakit pun. Sakit yang mudarat. Dan yang ketiga, orang tua atau pesakit yang tiada harapan untuk sembuh. Orang tua atau pesakit tak ada harapan dah nak sembuh. Jadi dia diharuskan buka puasa. Okey. Tapi macam yang saya cakap kan, untuk musafir dengan orang yang sakit ni, bukan sekadar dalam solat sahaja dia dapat rukhsah, dekat dalam puasa pun dapat rukhsah juga. Betapa Ar-Rahman, betapa Ar-Rahimnya Allah kepada kita. Okey. Jadi kita kena bersyukurlah, kena gunakan kerukhsan ataupun keringanan yang telah diberikan Allah kepada kita. Baik. Okey, itu syarat wajib puasa. Okey, ingat ada berapa? Ada 5. Yang pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal, keempat uzur. Ada uzur. Yang pertama uzur yang menghalang puasa, yang kedua uzur yang harus buka puasa. Okey. Baik. Itu syarat wajib. Dan jangan tertukar dengan seterusnya apa? Syarat sah puasa. Syarat sah puasa ni ada 3 sahaja. Okey, sama juga buat mind map. Tak kisahlah. Okey, tadi buat pokok, sekarang kita buat sepadang ya. Oh, dia tak nak hilang. Tak apa. Okey, buat peta minda pula. Okey, buat awan lah. Tadi buat apa? Buat pokok, ni buat awan pula. Okey, tulis kat tengah ni. Syarat sah puasa. Tulis kat awan. Buat cantik-cantik. Awak juga nak tengok nanti. Ada berapa?
Ada 3 saja. Jangan tertukar dengan syarat wajib puasa. Yang pertama adalah sama, iaitu Islam. Okey. Sah hanya puasa dia. Yang pertama dia kena Islam. Kalau dia tak Islam, tak sah puasa dia. Okey. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz. Apa mumayyiz? Mumayyiz, ada ustaz ada bagi tahu tadi. Mereka yang boleh membezakan baik dan buruk. Itu ada mumayyiz. Okey, dan yang ketiga adalah tidak uzur syar'i yang menghalangnya puasa. Yang tadi ni, yang ni sama je. Tak perlu ingat banyak pun. Okey. Jadi itu berkenaan dengan 2 benda. Syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Ingat tu, 2 benda tu jangan tertukar. Baik. Kita masuk sedikit berkenaan dengan rukun dan perkara yang membatalkan puasa. Okey. Siapa boleh bagi tahu ustaz? Apa benda yang membatalkan puasa? Perkara yang membatalkan puasa. Rasa-rasa dia lah. Awak semua kan dah pernah berpuasa. Apa dia? Najib. Oh. Ya. Okey. Korek hidung batal puasa? Batal puasa ke? Okey. Nanti kita bagi tahu. Kita tengok perkara yang batalkan puasa tu. Okey. Seorang lagi. Apa? Kentut. Kentut bukan batal puasa ke kentut? Tak. Okey. Keluar angin tidak membatalkan puasa. Okey. Kita tengoklah dengan lebih mendalam lagi berkenaan dengan perkara yang membatalkan puasa. Kita tengok kat dalam buku teks tu. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama, apa dia? Betul lah. Mustaqim, apa dia? Perkara pertama yang membatalkan puasa. Makan dan minum. Of course lah, kita dah puasa, kita menahan diri daripada lapar dan dahaga. Kalau kita makan dan minum, maka batal lah puasa kita. Baik. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Sengaja dia jolok-jolok dia punya tekak tu, kasih nak bagi makanan-makanan tu keluar. Jadi batal puasa dia. Yang ketiga, haid atau nifas. Yang ni untuk perempuan lah. Khusus untuk perempuan. Darah dia tu. Nanti awak akan belajar dan awak pakai tahu. Dan yang keempat, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Faham? Faham. Jadi tak perlu saya terangkan dengan lebih lanjut lah berkenaan yang keempat ni. Yang kelima, tadi pun kita ada cakap, iaitu pitam sepanjang hari. Pitam sepanjang hari. Dah pitam sepanjang hari, macam mana dia nak puasa? Kebatal lah puasa dia. Yang keenam, hilang akal. Dia gila seketika, maka batal puasa dia. Dan yang ketujuh ni boleh ambil perhatian, iaitu memasukkan sesuatu ke dalam anggota badan melalui rongga terbuka. Masukkan sesuatu, tak kisahlah jari dia ke, pen yang awak pegang sekarang tu, awak masukkan ke dalam rongga terbuka awak. Macam mana rongga terbuka? Rongga lah, rongga badan. Apa dia? Hidung, mulut, telinga. Awak masukkan, maka batal lah puasa awak. Siapa yang cakap korek hidung tadi? Jadi korek hidung batal ke tidak? Batal lah. Dan yang ke-8, bersetubuh. Ini untuk orang yang dah berkahwin je. Dan yang ke-9 adalah murtad. Murtad, apa murtad? Keluar daripada agama. Baik.
Jadi itulah berkenaan dengan perkara-perkara yang tidak boleh kita lakukan. Kerana apa? Kerana dia akan membatalkan puasa kita. Baik, Ustaz rasa itu sahaja berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Okey, kita tengok balik apa yang kita belajar pada hari ini. Yang pertama tadi, pada awal-awal mula tadi Ustaz cakap apa? Kelebihan. Bukan. Sebelum tu lagi. Sebelum kita cakap tentang kelebihan dan keistimewaan puasa, kita flashback. Kita ingat balik apa yang kita belajar sebelum ini, iaitu berkenaan dengan rukhsah, anugerah Allah. Apa rukhsah? Ingat balik. Tadi dah ingat dah, kita ingat balik. Rukhsah, keringanan yang Allah berikan pada kita. Ada apa? Ada dua. Yang pertama untuk orang musafir dan yang kedua untuk orang sakit. Sama juga Okey, musafir dapat apa? Dapat jamak dan qasar. Orang sakit dapat apa? Dapat solat duduk, solat baring. Itu keringanan yang Allah bagikan. Okey, kita masuk dengan topik pada hari ini, iaitu keistimewaan, kelebihan. Macam yang kawan buat cakap tadi, dalam bulan puasa ni adanya keistimewaan Lailatul Qadar yang merupakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan juga pada bulan puasa ini, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, serta bulan puasa ialah bulan pengampunan. Okey, itu berkenaan dengan keistimewaan dan kelebihan bulan Ramadan. Okey, kita masuk pula pada lebih mendalam lagi berkenaan dengan bulan Ramadan ataupun bulan puasa ni, iaitu kita tahu maksud dia. Maksud dia tadi apa? Bahasa menahan diri. Istilah kita tambah lagi, menahan diri daripada apa? Daripada perkara yang membatalkan puasa. Daripada mana? Daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Mengikut syarat tertentu dan disertai dengan niat. Niat tu penting. Kalau tak niat, tak sah lah awak punya puasa tu. Okey, seterusnya hukum puasa. Hukum puasa wajib. Okey, dalil ada dua. Dalil daripada Al-Quran dan juga dalil daripada hadis. Boleh baca. Okey. Okey, dan seterusnya kita masuk dengan perkara-perkara syarat wajib puasa yang Ustaz suruh awak buat mind map ni, guna pokok, guna awan tu. Yang pertama, syarat wajib puasa ada 5. Syarat sah puasa ada 3. Jangan tertukar walaupun ada yang sama. Yang sama itulah yang membuatkan kita bertukar. Tapi tak apa, boleh ingat dan fahami betul-betul berkenaan dengan dua ni, syarat wajib dan syarat sah puasa. Okey, dan yang terakhir sekali, sebelum kita tamatkan kelas kita pada hari ini, adalah berkenaan dengan perkara yang membatalkan puasa. Ada 9 perkara. Okey, boleh baca balik perkara itu. Okey. Right, jadi rasanya setakat itu saja kita punya pelajaran kita pada hari ini. Boleh tengok di belakang latihan. Boleh jawab dekat penilaian tu. Boleh jawab sampai soalan nombor 6. Okey, jawab, buat latihan. InsyaAllah next class boleh hantar ke Ustaz dan Ustaz akan tanda. Baik, jadi itu saja kelas pada hari ini. Kita tutup ataupun kita tangguh kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul as. Wa Allah ma'afika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, okey, boleh bangun. Terima kasih kelas. Okey.